Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia yang Tuhan telah kurniakan kepada kita, sama ada kita puasa pun tidak puasa. InsyaAllah pada malam ini sambung lagi surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Isra ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Sadaqallahul Azim. Ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar, dan bahawa orang-orang yang tidak terima kepada hari akhirat kami sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
Dan manusia berdoa dengan memohon supaya ia ditimpa kejahatan sebagaimana ia berdoa dengan memohon kebaikan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat terburu-buru. Dan kami jadikan malam dan siang itu dua tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Maka kami hapuskan tanda malam itu sehingga menjadi gelap gelita. Dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang supaya kamu mudah mencari rezeki dan limpah kurnia Tuhan kamu. Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitung hisab, yakni bulan dan hari. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu yang kamu perlukan untuk dunia dan agama kamu. Kami telah menerangkan satu persatu dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Itulah sedikit terjemahan daripada bahasa Al-Quran Al-Karim kepada bahasa Melayu kita. Kita masih lagi di awal surah Isra, di mana awal surah lagi Allah Ta'ala telah tunjuk kepada kita betapa hebatnya dia dapat bawa seorang Nabi, kekasihnya, orang yang disayanginya, bawa pergi ke buat satu lawatan daripada Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa, dan daripada Masjidil Aqsa terus ke langit yang pertama sehingga langit yang ketujuh. Kemudian dijemput bersua muka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kuasa yang terlalu luar biasa, yang berada di luar kotak pemikiran kita. Nama kita nak fikir tak boleh fikir. Sebab sesuatu yang terlalu luar biasa. Tetapi oleh kerana benda ni diceritakan oleh seorang Nabi, orang yang kita beriman kepada dia, yang kita yakin dengan kata-kata dia, yang kita yakin betul-betul ia adalah utusan Allah Ta'ala, maka kita dengar saja apa dia kata. Ayat malam ni ayat 9. Sebut pula mengenai Al-Quranul Karim secara khusus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna sesungguhnya ni kalau kok Kelantan kat, dok nawak sikit abuk. Tu terjemah Kelantan benar. Tok nawak sikit abuk. Gapo dia? Hadzal Quran. Quran ni. Quran mana? Quran kita dok baca ni lah. Hak start dengan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Kemudian baca sampai ke surah yang ke-114, iaitu surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Itu Quran. Semua sekali itu Quran. Dan semua sekali ayat-ayat ni dalam dia tu yahdi lillati hiya aqwam. Memberi petunjuk kepada kita, kalau perkataan lain enggak, menjadi lapu suluh ataupun menjadi lapu lah kepada kita. Kalau malam kita nak sangat ke lapu, sebab kalau tak ada lapu gelak gelmak kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala kira tasbih, maknanya petunjuk ni dengan lapu tak kira. Sebab tu disebut nurun, cahaya. Lawan nur, dalal. Cahaya lawannya gelap. Memang manusia kalau tidak kerana dikirim seorang Nabi ataupun seorang Rasul, maka sudah pasti dia berada dalam kegelapan. Kegelapan, kesesatan, kerana tak ada orang bawa dia. Tak ada orang jual pecek lapu ke dia. Tak ada orang buka suih lapu ke dia. Akhir sekali dia gelap. Apabila gelap ni jalan dia jatuh kat sini lah. Tapi dah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nabi-nabi lain, kalau tidak diturunkan kitab, 25 orang nabi itu bukan semua ada kitab, ada kitabnya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Muhammad saja. Hak lain dia kirim suhuf, helaian-helaian sedikit, beberapa helai, beberapa naskah untuk membimbing umat pada masa itu. Bukan untuk membimbing orang di sekeliling kelala dia pada masa itu. Bukan umat. Yang diutus, yang disuruh bimbing umat hanya Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah setelah Rasulullah wafat pun, Nabi tak ada lama dah tinggal, 1000 tahun lebih dah tinggal. Tetapi kita ni masih kena ikut lagi Al-Quranul Karim, kerana Al-Quran ni bukan untuk kaum dia sahaja, tetapi bahkan untuk umat seluruhnya. Selama mana tidak berlaku kiamat, maka Quran ni lah kena guna. Tak boleh tukar.
Tak boleh tukar kitab-kitab lain. Maka Tuhan sebut sini ayat 9, inna hadzal Quran, Quran ini yahdi, memberi petunjuk bilillati hiya aqwam, ke jalan yang amat betul. Maksud amat betulnya Islam. Jangan duk berasa dalam hati kita ada lagi agama lain, ada lagi cara hidup yang lain, ada lagi kehidupan yang lain yang betul daripada Quran. Hak ni kena bubuh dalam hati kita. Jangan duk berasa, berkali ada buku lain comel pada Quran. Molek pada Quran. Di segi tunjuk ajar dia. Cara hidup dia. Cara makannya, cara minumnya, cara nikah kahwinnya, cara undang-undang kahwin. Jangan ada berasa hak lain lebih baik daripada Al-Quran. Jangan ada berasa. Sebab tu saya sebut dah ayat 9 ni. Lillati hiya aqwam. Hak paling betul, sebetul-betulnya Islam. Kok dia mau duk cari Islam tak molek gapo tu? Orang kafir betul lah. Orang kafir mesti dia kata kita tak molek. Kalau dia kata kita molek, dia masuk Islam lah. Jangan kita terpengaruh dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam mesti dia kata Islam tak molek. Kita duduk kerja molek-molek, Islam suruh berhenti maya zuhur. Duduk kerja molek-molek suruh berhenti maya asar. Duduk rehat molek-molek tidur tak suruh maya subuh. Bukan apa nama ni. Orang jodoh lah dia mau kata kita mau tidak Islam. Kita sendiri kena ada keyakinan. Itu panggil tauhid. Apabila kita bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia kita yakin kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sendiri kita kena yakin Quran ni betul. Quran ni dialah segala-galanya. Cuma kita tak tahu, kita tak belajar nak lagu mana. Jauh orang belajar bukan semua tahu. Memang bersifat manusia tidak akan semua tahu. Hak Tuhan bagi boleh. Tu pun Tuhan bagi ilmu, orang ni bagi sikit, orang ni bagi sikit. Orang ni bagi ilmu muka ni, orang ni bagi ilmu muka ni. Orang ni Tuhan bagi ilmu alat, ilmu sains dia pandai. Tapi tanya bab fiqh dah reti. Hak ni ilmu fiqh dia pandai. Tanya bab gapo pun boleh jawab. Tapi kalau tanya bab gerak, bab galo, tak reti dia. Nak tahu terus tanyalah cikgu-cikgu ke siapa. Cikgu bolehkah mari tolong galo kita rehat cikgu galo. Tak boleh. Cuba kat dia juga duduk galau. Macam mari ngajar anak wajib boleh? Tak boleh. Ini nak sebut ilmu Tuhan bagi kita tak banyak. Tuhan apa sebut wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku beri ilmu kamu ni sikit je. Tak betul sikit hak begini Ustaz sebut. Man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada ma fa alaihi bil ilmi tu. Ustaz salah sebut hadis. Dia bukan hadis. Ustaz pun duduk apa dah sekala tak ada sebut dah hadis. Dia tengah semangat-semangat sebut hadis. Tidak hadis. Kata-kata ulama. Tapi ulama kata gitu tu, dia ada berpandu ke hadis juga. Alhamdulillah lepas ada Ustaz balik, Ustaz tengok Facebook, tengok ada orang tegur. Ustaz, baguslah gitu. Nak tegur. Ustaz silap sebut hari tu. Bukan hadis tu Ustaz. Dia bagi. Nak tegur pun nak bagi khotbah mana, nama tegur saja dak acih. Royak auto mudah Ustaz semak balik. Tengok betul sengaja, bukan ada. Tetapi ilmu tu ilmu. Matan dia tidak hadir. Man arada dunia fa'ala bihi ini. Matan itu bukan hadir. Kata-kata ulama. Tapi maksud dia tu memang gitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh belajar. Allazi khalaq apa tu? Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah intipati dia. Perlu kita belajar. Sebab tu kita nak tahu dalam Quran ni aqwam secara mana, betul secara mana, kita kena belajar. Tak cukup dengan baca. Kita ni baru peringkat pertama baca. Baca tu pun saya kat suruh belajar, saya belajar. Anak-anak cara dia malah belajar. Ayah-ayah cara dia saya belajar. Mak-mak cara dia tak saya belajar. Nak tahu nak sungguh tengok kelas-kelas Quran hak buat di masjid-masjid. Berapa orang lagi? Kalau start dengan 50, dia akan berakhir dengan 2 orang, 3 orang. Kalau lepas-lepas dah, hak depan tahu lagi. Agak tidak berlaku lagi tu. Sebab dia puasa payah. Kau belajar, kau puasa payah. Sebenarnya Tuhan janji dah, aku nak mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Aku nak mudah baca Quran. Tapi kita puasa payah. Setan duk mari ngaji buat gapo Quran. Kita sewodoh ni Allah. Nanti kita mati ke orang buat tahlil baca Quran. Mari setan. Padahal tu secara mana boleh belajar. Belajar dapat pahala. Reti tak sebab lain.
Bak kita dengan Tuhan. Bak belajar dulu. Belajar. Ni belajar budak lagi. Kalau belajar budak kecil Ustaz. Paruk. Cuba kalau kita pergi masjid budak tak kecil juga tak baik duduk rumah. Siapa royak baik duduk rumah? Baik main masjid. Boleh follow. Jadi pikap pertamanya baca. Hak nak benarnya tadabbur. Lihat tadabbaru. Mesti kita tadabbur. Gapo Tuhan sebut. Macam kita baca malam ni. Lain pada kita baca, kita tahu gapo intipati hak Tuhan nak royak. Tuhan nak royaknya agama kita ni, agama yang terbaik. Hak lain tu, kadang-kadangnya tak boleh panggil agama. Kecuali agama yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dipesongkan oleh orang-orang zaman dulu. Lain daripada tu tak boleh panggil agama. Hanya boleh panggil mazahib. Boleh panggil aliran pemikiran. Gitu ya. Dia mikir gini. Khomeini yang mikir lagu ni. Mahatma Gandhi yang mikir lagu ni. Yang mikir dia. Itu aliran pemikiran. Berasa dia mikir, dia peroyak, orang pun boleh percaya. Oh, gini. Agama tak. Agama bukan fikiran. Bukan fikiran Nabi. Bukan fikiran malaikat Jibril tak. Allah Subhanahu Wa Taala royak. Cuma malaikat Jibril je bawa. Nabi Muhammad je baca, je nyapa kita tu. Bukan hak Muhammad tak. Daripada Allah. Kemudian wa yubashshiral mu'minin. Allah Ta'ala memberi khabar gembira kepada orang mukmin. Siapa orang mukmin tu? Dia tahap dia. Mula-mula Islam, kemudian mukmin, kemudian muttaqi, muqarrabi, khaufat tinggi-tinggi. Allah Ta'ala apabila kita percaya dah Quran ni, boleh memberi petunjuk kepada kita, boleh bawa kebaikan kepada kita, boleh membantu kita segala-galanya daripada dunia sampai ke akhirat. Dan agama Islam adalah agama yang terbaik. Inna dina indallahi Islam. Kita duk wirid semua. Maka Tuhan beri khabar gembira kepada orang mukmin. Alladzina ya'maluna salihat. Biasanya orang mukmin ni, dia beraktiviti baik. Dia tak ada orang mukmin. Oh, tengok-tengok. Oh, mukmin dia tu jahat. Dia tak ada gitu. Fashion dia Tuhan tapus sekali. Alladzina yu'minuna bil orang beriman mesti amalis salihat, mesti tapus. Supaya juga kalau Tuhan sebut jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga ada air sungai yang mengalir di bawahnya. Sebut sama lagu tu. Sebagaimana Tuhan sebut alladzina amanu, dia samanya amilus salihat. Begitu juga Tuhan sebut jannatin tajri min tahtihal anhar. Nak royaknya kalau kata mukmin sungguh dia tidak akan jahat. Dia tidak akan buat benda tak baik sebab mukmin. Bila masa dia nak buat benda tak baik, acu nak buat benda tak baik, dia rasa Tuhan tengok dia. Acu nak buat benda tak baik, dia rasa Raqib Atid duduk nol dia. Acu nak buat benda tak baik, dia rasa Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Pasal bila? Bila masa nak buat jahat orang mukmin. Hak buat juga tu, tak berapa mukmin manalah. Sebab tu iman ni yazid wa yanqus, kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun. Jika PKP baru ni kita menikah iman. Quran baca semua rumah. Semaya Jumaat panggil anak mai tak boleh ni kita ni rumah. Bawa PKPB. Bawa PKP tu lain sikit. Dua asrama dah tak mai Jumaat rumah. Anak bayar suku, mak bayar suku, ayah bayar masjid. Boleh kira dah. Berak jadi suku hari ni. Berasa masjid pun nampak ada baca panjang sikit. Sekarang SPP tu rasa lama. Ada sama masjid tak klik masjid lama. Tak habis lagi baca Quran. Dia bahasa lain. Imam naik lah. Kita bahasa susuk ni. Berkali kalau kata Cik Imam tak ada majlis telefon ke Cik Imam. Kursus kahwin 3 bulan. Tak boleh. Kahwin tak boleh kedok. Kursus tak boleh 3 bulan. Itu bahasa sekolah sebab tu. Sudah. Hak nak bina sudah lah. Hak tunai. So, kalau nak nikah. Hak nak tunai pun. Nengok. Allah bagai boleh berlaku dah. Nak tunai tak boleh. Nak tunai aku mana pun. Pucuk Johor. Pucuk Pulau Pinang. Aku mana. Kok Kelantan ni boleh lah. Ni email nak naik semula ni. Ni kalau kata. Kalau kajian kata. Tak boleh ngajar pula. Tak boleh berlaku pula. Masjid pun tutup pula. Lelah kita. Arti kata bahasa lah. Nak mari masjid lah. Bapa tak masjid buka gini-gini. Jika buka masjid begitu ya. Lalu depan ni Abu Qadah macam ni. Ni koyak cerita ni. Hak depan ustaz ni beres dah. Koyak depan ni takut-takut. Hak kita ni tu jadi gitu. Agak-agak tidak jadi gitu. Nak koyak iman ni yazid wa yanqus. Anna lahum ajran kabira. Tuhan kata orang mukmin ni Tuhan uik dia lahum untuk dia, milik dia ajran kabira, suatu ganjaran yang besar. Tuhan ni banyak sebut dalam Quran, dia sebut ganjaran. Padahal kata Tuhan sebut ajran sudah cukup lah.
Semaya ganjaran, puasa ganjaran, buat baik ganjaran. Cukup dah. Tapi dok Tuhan takib ekori ajaran tu ajaran kabira, ajaran azima, ajaran macam-macam ajaran Tuhan sebut bagi kita lebih semangat untuk mendamping diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ladzina la yu'minu, ada pun orang tidak beriman. Orang tak beriman dengan hari akhirat. A'tadna, kami cadai kepada mereka. Kami sedia untuk mereka azaban alima, suatu azab yang sangat-sangat pedih. Azab yang maha pedih. Makrak kena betul, jangan baca alima. Alima maha mengetahui. Alima maha sakit, maha pedih. Alamun sakit. Anisa lagi ba'azab. Ba'azab pun Tuhan sebut sama di belakang. Azabun alim, azabun syadid, azabun muhin, azabun macam-macam Tuhan sebut untuk memberi rasa kita gerung, rasa takut dengan amaran Allah Subhanahu wa taala. Sini dia sebut orang tak beriman kepada hari akhirat. Maknanya rukun iman tu ada ni, semua kena beriman belaka, tak boleh tolak sabut. Boleh jadi zaman Nabi orang beriman ke Nabi Muhammad sebab nampak tengok. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kebanyakan orang kurih ni beriman kepada Allah. Cuma dia jadi 2-3. Beriman ke Kristian ni pun dia beriman ke Tuhan. Cuma dia jadi 3. Yahudi pun dia jadi 3. Tapi Tuhan berbuat sini tak beriman kepada hari akhirat. Ni tu tak beriman so dia kan kosong dah. Itu matematik rukun iman dia tak boleh. Dia tak boleh ni tak ada 5 1 dak, ni tak ada 1 5 dak, ni tak ada 1 kosong. Kosong belaka. Jadi sini ya fokus Tuhan fokus bahawasanya orang tak beriman pada hari akhirat. A'tadna, kami sedia kepada mereka tu azab yang pedih. Mana? Akhirat lah. Tapi oleh kerana orang tidak beriman, orang kufur, orang yang kambuh hati dia dengan kekufuran, maka dia tak percaya. Dia tak akan percaya syurga ni ada, dia tak akan percaya azab ni ada. Itu pasal orang tak beriman. Kita ni percaya sebab kita beriman, alhamdulillah. Oleh kerana kita ni, kebetulan kita pun lahir dari rumpun orang Islam dah. Dan kita pun makin kita belajar, makin kemah iman kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan qada qadar, yakin dengan segala-galanya. Tapi kita ni beriman qada qadar bukan main dah. Tapi kalau ada orang kecek, kena ikutlah qada qadar Tuhan ni, kita marah pula. Orang sebut susah ada hai hujan pun kita buat ngani. Orang sebut qada qadar ngani, apa nak sebut apa dia? Sebut lebih-lebih lagi, dia mau kata orang lain pula. Tidak bunyi gitu. Kita kata tak ada hai hujan. Oh, tak ada hai hujan. Patut bagi baik. Oh, kok. Baik tu bagi. Hai hujan pun tak ada. No. Payah belaka. Royak bak qada-qadar. Oh, dia kata, sedap lagu tu. Kau juga ni qada-qadar. Memang gitu. Ni kita duduk lalu ni pun. Qada Allah Ta'ala ni. Qada takdir Allah Ta'ala. Cuma kita merancang, kita berusaha dan kita berdoa. Kita rancang, kita usaha, kita buat, kita doa. 3-4 perkara tak boleh tinggal sabut. Tak boleh dengar kita rancang, kita rasa dia akan capai. Tak boleh. Dengar kita buat, kita akan rasa sempurna. Tak boleh. Kena habis dengan doa. Sebab tu ada semaya sama-sama kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulah Tuhan aku semua. Lagu itulah aku mohon pertolongan dengan Engkau ya Allah. Sebab kita ni la tataharraku kullu zarratin illa biiznillah. Tak gerak satu zarah atas muka dunia ni illa biiznillah, kecuali izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak baik Tuhan izin, hak buruk Tuhan izin juga. Sebab apa? Tuhan buat kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tak lain tak bukan. Buat kita ni ahsanu amala. Nak tengok siapa yang terbaik amalan dia. Tuhan nak uji kita. Cuma kita jangan lagi pada ikhtiar, kena ikhtiar. Tambah-tambah tahap kita orang awam tak lari pada ikhtiar. Tapi kalau tahap orang wali-wali Allah, orang yang muqarrabin rapat-rapatnya Tuhan, orang yang kuat-kuat itu, beramal berkuat, dia tidak pergi kepada ikhtiar ni. Dia terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh tak makan 2-3 hari. Dia boleh makan beretih, dia boleh. Kita tak boleh. Macam hati cana, macam hati payah, kita tak boleh kita. Kena makan semua. Tak. Orang-orang muqarrabin lain. Dengan baca Quran dia boleh kenyang. Kita baca Quran, kau lapar. Beza. Tu. Bagi kita faham lah.
Jadi lahum azabun aliman. Di sini sebut ni 09 tu dia sebut pada ayat yang lalu Allah SWT menerangkan kelebihan Al-Quran dan keistimewaan Al-Quran bukan hanya menjadi petunjuk kepada suatu umat tetapi tunjuk kepada manusia seluruhnya. Quran ni maksud petunjuk bukan petunjuk kepada mukmin saja. Bukan berguna kepada orang mukmin saja. Orang tak mukmin pun guna. Boleh guna Quran, cuma masalah dia tidak caralah ke Quran, dia tak percaya ke Quran sebab dia tidak beriman. Begitu kat di sudut makanan halal haram. Makanan halal haram ni bukan fokus kepada orang mukmin Islam dah dok. Orang kafir pun kena makan makanan halal juga. Sebab tu khitab Tuhan ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kena makan benda-benda baik. Benda baik ni orang kafir pun kena makan benda baik juga. Tapi oleh kerana dia tidak ada ta'qid, dia tidak ada qaid, tidak ada mengucap dua kalimah syahadat, ikut dia nak makan benda halal. Kau haram, kau buat ikut dia lah. Kita fokus cara kepada orang Islam saja. Sebenarnya orang kafir tak boleh minum juga arak. Bukan orang Islam saja. Orang kafir tak boleh makan juga babi. Kalau kira. Baru ni sibuk mata. Dia kata babi ni makan ya tak boleh. Damah kau tak apa. Oh, payahlah tu. Tak tahannya mari tupak. Oh, pening kita tengok. Memang dakwah tupak. Oh, lah kata. Tengok-tengok. Sudahlah ke mana. Tu bahasa panjang tu tak usah tengok mana-mana. Makna secara biasalah. Nama jadi Sepanyol gitu kan. Pakat sinyuan ni, dakat ni lah. Oh, payah berlaku lah. Memang pandangan ulama tu banyak lah. Tapi kita ni usahakan nak pandang mazhab-mazhab lain. Mazhab Syafi'i tahu mana agak kita ni. Secara umum lah. Orang pandai-pandai. Nama orang tengok lainnya tu. Oh, ustaz nak suruh dia pandai. Bukan. Nak royak majoriti buat kita ni tidak berapa pandai. Berapa orang buat kita ni ngaji kita Al-Um. Berapa orang mengaji kita Syafi'i. Berapa orang buat kita. Mungkin kata nak ngajar ke siapa-siapa ustaz diri pun kita ni berapa kali yang buka baru. Sahih Bukhari ada rumah tapi buka bila buka. Kitab Muslim ada tapi buka dak. Sunan Abu Daud dia duk mesti ulang ngaji tapi kat kelik Mesir dak buka kepala abu tu. Orang ada hak itu dia buka sama, dia buka, dia kaji dia apa. Wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khair. Ni Tuhan nak sebut perangai manusia. Antara perangai manusianya dia nak segera berlaku. Sebagaimana dia nak segera kebaikan hak dia nak, begitu juga dia nak segera bala hak Tuhan nak suruh ni, buat suruh lalu. Tu pesen. Pesen manusia, bukan pesen orang, bukan pesen orang Islam dak, pesen manusia gitu. Saya sebut wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan manusia berdoa dengan memohon supaya ditimpa kejahatan bagaimana dia berdoa dia diberi kebaikan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat terburu-buru. Memakanal insanu ajula. Pesen manusia ni di pesen dia dah nak lorak. Sebab tu ni kita tengok makan segera saja. Mi segera, Maggi segera tu lama dah. Mi segera, Cana segera berlaku. Akhir-akhirnya mati pas segera juga. Duk kacau molek-molek mati. Hari tu Ustaz royak saya Ustaz, umur 49 baru. Duk main badminton, berkali berasa letih duk congok. Mati. Kirologi orang bersukan berapa tu? Orang pergi duk jogging lagi rasa dah nak sepanjang umur nak sihat. Apa duk main badminton berhenti mati. Hak baru ni ada saya Ustaz juga baris lagi ke kampung. Duduk Kuala Lumpur. Hari Ahad tak kerja. Sudah makan nasi ke 10, keceknya anak bini 2-3 orang. Lepas tu sesak lapar. Mati. Lepas sesak lapar, tu, ajar ngucap kamu senyap. Lepas tu, sudah. Pergi pas mata. Nak wayak segera juga mati. Sebab tu kita jangan duduk sedap. Waktu kadang-kadang kita berasa jugalah. Kemarin dulu tu, belanja weh. Orang belanja, baca WhatsApp, belanja weh. Hari ni duduk tengah-tengah, duduk tengok lagu mana sukat cakap SSM Pendidikan Islam. Duduk tengah ceramah tu, duduk dengar live lah, Gogomi. Tengok-tengok. Hak lain pun live juga. Menteri duduk kecek. Apa? Cuti esok. Oh, tak ada mikir belakang.
Tapi cikgu kena pergi. Baru ada selesai bertiga masyarakat ni, cikgu kena pergi. Pelajar ada rumah. Selelah belakang tu. Salah dua kerja, cikgu dua orang. Anak cikgu 4. Nak tinggal mana anak? Tu masalah. Tapi kena sesak buat nak apa. Jadi nak ayat segera. Duk molek-molek. Ada bahasa. Baru ni, mari sedap dah bahasanya. Pelacak, faham, perlih. Bebas, relax. Lain, tak boleh. Apa hari ni? Tak boleh belakang. Jangan ada sedap segera nak ayatnya. Sifat manusia pun, ajulah segera. Tapi saya sebut sini, tengok ayat tu, lain 10 tu, dia punya huraian. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan sifat-sifat Al-Quran yang memberi petunjuk, diterangkan pula perihal manusia yang menerima petunjuk. Setelah Tuhan raya sifat Al-Quran ni, dia sebagai petunjuk kepada manusia. Lepas tu sifat manusia lagu mana? Manusia itu bertabiat terburu-buru. Pesel manusia ni gaduh lah kalau orang. Kalau boleh kita minta gapo nak lalu esok. Kalau boleh buat gapo nak siap selalu. Supaya kita naik kenderaan. Kalau boleh naik kapal terbang ke Jepun, sampai lalu di Kuala Lumpur. Ustaz diri pun masih naik bah meleduk kapal, main ngaji mahal. Penat naik bah. Naik tekuk binja. Masa tu tekuk binja. Tekuk sampai 4 binja. Dia ambil orang kapal panjang. Kona mari. Kita pun naik setahun orang sama dengung. Tak ada kalau boleh cepat sikit. Masa tak ada lagi getok mikrofon tak ada lagi. Kita berasa nak cepat. Memang perasaan lagu tu siapa-siapa. Begitu juga dengan agama. Ada orang ni nak kalau boleh royak kat orang ni, orang terima selalu. Mana boleh lagu tu. Rasulullah SAW sendiri berdakwah. Mula dengan seorang, dakwah isterinya Siti Kharijah radhiyallahu anha. Lepas tu dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nak boleh ke jumpa Sayyidina Umar? Nak boleh ke Sayyidina Umar masuk Islam? Nak boleh Sayyidina Umar duduk adik Nabi Muhammad berapa lama? Lama. Tu tak tengok lagi lagu mana dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Siapa umur Nabi Nuh ni 950 tahun. Orang berapa orang? Boleh 1000. Cakap kau 1000. 100 tak siapa. Oh kalau kira nak perah, kalau kira nak mecak mongoh, habis tak boleh mecak mongoh. Apa tu yang tak tolong kita. Tapi dok, Nabi Rasul dok. Sebab dia faham kerja dia. Kerja dia dakwah. Kerja dia beraya. Masalah orang faham, kau tak faham, kau beriman, kau tak beriman, kau itu kerja orang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerja dia. Lepas tu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Kaabah tu siap dibina dengan anak dia. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain Allah Taala suruh Nabi Ibrahim dua beranak musuh orang seluruh dunia biar mari Kaabah kita ni. Nabi Ibrahim kata, enggak berapa orang dengar. Nabi Ibrahim duduk atas bukit tu. Kalau dia tahu nerah mana, berapa orang dengar. Pasti kau tu berapa orang ada. Tuhan kata, aku suruh seru je. Dengar kedok tu aku. Dengar kau tidak nyapa dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita ngaji sains, suara kita ni, pergi ke telinga orang tu melalui udara. Kalau hampa gas, dia tak akan pergi. Ada uji kaji buat lagu tu. Tapi hakikat sebenarnya, itu alat je. Angin itu alat. Kalau sebenarnya, hijab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mesru sudahlah. Maka Nabi Ibrahim berseru supaya orang pakat mari Mekah belakang. Maka pah kelala ni, kita nak pergi pun tak boleh. Pakat nak pergi belakang. Ada orang daftar tahun 2011, dia boleh pergi tahun 2035. Bahawa daftar lewat lagi tahun. Mana orang nak pergi? Masa tahun 80 tahun 70 tu, cakap mari royak. Syekh Rahmah dulu. Syekh Rahmah, Syekh mari ajak mari lagi kita cari tak syekh gini-gini. Tak ada orang nak pergi, ada piti lah macam-macam. Apabila ada orang tak nak syekh mari pun, pakai maktab, pakai lagi, tapi tak ada lagi. Agak lepas ni Allah Taala buat penyakit bekas kat Covid lah, gapo-gapo betul habis nama. Kita minta sebuah Covid, tu buat Covid, gaji go lain. Tak ada lagi juga kita. Dia bermudahkan. Sebab tu kita perbanyakkan baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Jangan pandai lekeh doa tu. Ni doa berkecala-cala doa ni. Doa Nabi Musa, Tuhan ajarkan Nabi Musa, tika Nabi Musa nak pergi dakwah Firaun. Tu doa tu.
Ni kita Rabbi Syrahli. Dia mau ngaji dia baca Rabbi Syrahli. Sebab biasa Rabbi Syrahli kat budak-budak kecil. Kita kata semua tak kata. Jangan. Kita tukar sikit persepsi kita, dia tukar sikit maksud dia tu. Bukan lapar dah ada nak baca Quran. Kita tukar sikit, Rabbi Syrahli sadri ya Allah, bagilah ketenangan kepada diri aku. Masuk ketenangan, kelapangan. Kalau kita susah nafas, lapar ke tak? Dok, tak susah nafas. Kalau kita mai somak jatuh, lapar ke tak? Dok, kita minta. Jadi ubah jatuh, ubah belakang. Sebab apa? Rabbi Syrahli sadri, bagi ketenangan kepada aku. Bagi senang, linear. Wa yassirli amri, ya Allah, mempermudahkan kerja buat aku. Kerja apa yang mudah? Nak pergi masjid mudah, nak pergi kerja mudah, urusan sana mudah belaka. Cuma ujung yafqahu qauli tu khusus khitab pada Nabi Musa supaya Tuhan lancar lidah dia untuk bertutur berdepan dengan seorang raja yang mengaku dia tu Tuhan. Firaun. Kenalin ni, dah lah nak akak lari ke dia dah. Tiba-tiba Tuhan suruh pergi dakwah pula. Lagu mana? Tak nampak kita, lagu mana Tuhan? Tuhan buat lagu. Tapi tak, sebab kemenangan, kekalahan, pertolongan, duduk tangan Tuhan belakang. Itu kena ada keyakinan kepada kita. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ. Jadi sudah dengar, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Cuma Tuhan pula royak. Contoh, kami jadikan malam dan siang. Itu pakej lain dah sikit tu kat tu malam ni. Tengah semangat berhenti biar kata. Tersama semua dah pula dah. Sebab nak sebut ni, saat ni saya sebut sifat manusia, kemudian Tuhan royak kekuasaan dia, kegagahan dia, dia bagi contoh lain pula, iaitu contoh pertukaran malam dan siang. Contoh, bapa Tuhan malam siang, bapa Tuhan buat hari, bapa Tuhan matahari, tak lain tak bukan, untuk ada untuk kita nak kira hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Dan semua ni merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Jangan ada kita berasa jadi sendiri, tak ada. Baru ni kita baca dalam surah mana? Surah Al-A'raf ayat 37, tak silap ingat. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ada 12 bulan. Kemudian arba'atun hurum. 4 bulan tu perlu sangat-sangat dihormati. InsyaAllah ayat 12 ni kita sambung semalam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة وذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.